Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anarigos. Tumpuan berita, Sarawak berada di landasan baik untuk menjadi pengeluar dan pembekal hidrogen hijau utama di rantau Asia menjelang tahun 2028. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Oping berkata, langkah dan tindakan berkaitan telah diambil untuk merealisasikan visi Sarawak menjadi hub hidrogen di rantau berkenaan. Menurutnya, perbincangan telah diadakan bersama dengan pemain industri besar dari Jepun dan Korea yang komited berkolaborasi dengan Sarawak berkaitan pengeluaran hidrogen untuk menjana kuasa industri bagi negara itu. Beliau berkata demikian sebagai ahli panel ketika menjawab soalan moderator forum di Forum Hidrogen Tokyo yang dianjurkan Kerajaan Metropolitan Tokyo di Jepun pada Rabu. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari menjelaskan usaha bersepadu perlu diambil oleh komuniti global dalam menangani ancaman krisis perubahan iklim yang turut menjurus kepada fenomena corak cuaca yang tidak dapat diramalkan. Tambahnya lagi, dalam memainkan peranannya ke arah usaha tersebut, Kerajaan Sarawak telah melaksanakan dasar-dasar sejajar dengan protokol perubahan iklim sedunia yang direka untuk tujuan penyahkarbonan. Tegasnya, sudah tiba masa untuk Sarawak bersama dengan seluruh dunia untuk bertindak ke arah peralihan tenaga demi mencapai pelepasan sifar bersih menjelang 2050 seperti ditetapkan Protokol Paris. Dalam perkembangan sama, Kerajaan Sarawak menerusi syarikat berkaitan kerajaan GLC kini sedang berunding dengan beberapa syarikat dari Jepun dan Korea dalam bidang hidrogen. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari berkata, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Sarawak SEDC menerusi SEDC Energy Sarawak kini sedang berunding dengan Sumitomo Corporation dan ENEOS Corporation dari Jepun di bawah projek Hornbill yang mana hidrogen hijau melalui meticyclohexane disasarkan berada dalam aliran menjelang 2028. Ujar beliau lagi, Sarawak juga sedang berunding dengan Samsung, POSCO dan Lotte dari Korea di bawah projek Hibiscus untuk urusan pembelian semula dalam bentuk amonia. Berhubung pengalaman Sarawak berkaitan hidrogen, Premier Sarawak memberitahu inisiatif tersebut telah bermula dengan kemudahan pengeluaran hidrogen perintis pada 2016 di bawah Sarawak Energy Berhad SEB yang membekalkan gas untuk menjalankan bas hidrogen dan kereta di Kuching. Terdahulu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari serta delegasi melakukan kunjungan hormat kepada Governor Tokyo Yuriko Koike di pejabatnya. Delegasi turut mengadakan lawatan ke stesen hidrogen Tokyo Oil dan kemudian ke Museum Hidrogen Tokyo. Laporan seterusnya, proses pemulihan psikologi dan emosi disebabkan isu kesihatan mental memerlukan ruang dan masa serta tenaga profesional agar ia dapat ditangani dengan lebih efisien. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah menjelaskan isu berkaitan kesihatan mental harus diambil secara serius dan ditangani dengan bijak. Psikologi dan emosi disebabkan isu kesihatan mental ini memerlukan ruang dan masa serta tenaga profesional yang boleh membantu mereka menangani isu ini yang dialami secara efisien. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penutupan Simposium Kebangsaan Kesejahteraan Psikologi SKEP 2022 di Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Deta Putra Unimas pada Rabu. Tegasnya, isu kesihatan mental di Sarawak adalah keempat tertinggi di Malaysia dan statistik ini perlu diambil serius. Dalam perkembangan sama, beliau tidak menafikan krisis COVID-19 2 tahun lalu telah menjejaskan kelangsungan hidup dan pembangunan negara berikutan tempoh kawalan pergerakan dan penjagaan bagi menyekat penularan wabak. Whereby Sarawak menduduki tempat keempat tertinggi di Malaysia pada kadar 35.8% mengikut National Health and Morbidity Survey Report 2015. Prevalence lebih tinggi di luar bandar dan di kalangan penduduk Bumiputera. Masalah yang lazim adalah kemurungan di mana 35% adalah di kalangan remaja 16 tahun ke atas dan 16% di bawah umur 15 tahun. Sehubungan itu, jelas Datuk Seri Fatimah lagi kementeriannya telah mengambil inisiatif untuk membangunkan satu indeks kesejahteraan sosial dengan mengambil kira domen-domen yang relevan untuk mengukur tahap kesejahteraan sosial di Sarawak. Model konseptual kajian ini adalah berdasarkan
kerangka transformasi sosial Sarawak atau State Social Transformation Framework SSTF yang telah dibangunkan oleh kementerian pada tahun 2017. Terdapat 10 tunjang dalam SSTF sebagai pemboleh ubah bagi menilai respons terhadap kualiti hidup. Secara keseluruhan terdapat 25 domain dan 79 subdomain sosial digunakan untuk membentuk satu instrumen berstruktur bagi mengukur kesejahteraan sosial masyarakat di Sarawak. SCAP 2022 yang berlangsung dari 11 hingga 12 Oktober 2022 merupakan anjuran bersama Kementerian Pengajian Tinggi KPT dan UNIMAS yang dihadiri seramai kira-kira 300 peserta dari seluruh negara. Selanjutnya, Kerajaan Sarawak sudah bersiap sedia menghadapi bencana banjir dan pasang besar akibat monsun timur laut yang sudah bermula sekarang. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utomo memberitahu Kerajaan Sarawak sudah melakukan persiapan awal dari segi pusat pemindahan serta sebarang bentuk bantuan lain yang diperlukan bagi menghadapi bencana alam yang berlaku. Yang kedua, kita telah pun mengenal pasti di mana tempat-tempat kita boleh memindahkan secara besar-besaran di kawasan-kawasan yang tertentu di seluruh negeri Sarawak pada ketika ini. Tapi we are very fortunate or unfortunate. We faced the past 2 years during MCO, during COVID-19. All the machineries has been activated from the DDMC, which is the committee itself, the frontliners and the people, the public, they are fully aware, giving full cooperation. And you can use resident office, our fire department, and also our pusat khidmat for the YBs to do to assist in whatever assistance that is required in order for us to give assistance to the people and so on. Beliau berkata demikian pada Majlis Sumbangan Petroleum Nasional Berhad Petronas kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu di Pejabat Residen Bahagian Bintulu pada Rabu. And we want to thank Petronas. They have contributed so much, and if you've seen here, we have they're giving us four aluminium boats and so on to the ATM, and also for Sarawak for them to deploy. And according to the list here, they also fitted with engine 9.9 horsepower Mercury, 1,000 collapsible tents, and behind me there, and 700 life jacket and 7,000 raincoats. Katanya lagi, JPBB Bintulu sudah bersiap sedia sepenuhnya bagi menjalankan operasi pemindahan serta penghantaran bantuan makanan kepada mangsa yang terjejas. Berikut pula, masyarakat di Igan harus bersedia dan berani merebut peluang ekonomi yang bakal dinikmati daerah itu sebaik pelbagai infrastruktur yang sedang dibina siap dibangunkan. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya berkata, projek pembinaan Jambatan Igan yang sedang dilaksanakan bakal mengubah landscape pembangunan di daerah itu apabila ia siap sepenuhnya kelak. Justru katanya pembangunan secara besar-besaran perlu dibuat untuk menerima kepesatan pengunjung yang melalui dan bertandang ke Igan dengan adanya akses jambatan Igan nanti. Selain itu tambahnya, Igan juga bakal menjadi tumpuan ramai apabila jalan Kebuau ke Sibu siap dibina sekaligus merancakkan pembangunan di kawasan itu. Ujar Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoreng itu lagi, sektor perikanan, makanan serta inap desa akan mendapat sambutan dan berkembang kerana permintaannya bertambah hasil kemasukan orang luar. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian cek pampasan bagi projek pengambilan balik tanah dalam Dun Jemoreng di Pusat Sumber Kampung Pulau Igan pada Selasa. Dalam masa sama, beliau mengingatkan penerima cek untuk menggunakan wang pampasan tersebut secara berhemah terutama untuk simpanan masa hadapan. Seramai 52 penduduk menerima pampasan berjumlah keseluruhan lebih 2 juta ringgit. Selanjutnya, Sarawak mensasarkan seramai 450 pemain akan menyertai kejohanan 10 pin bowling terbuka antarabangsa Sarawak 2022. Timbalan Menteri Pembangunan Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak MySet, Datuk Gerald Rentap Jabu memaklumkan kejohanan tersebut akan diadakan di Megaland Sarawak Batu Kawah di Kuching bermula 20 hingga 26 November depan.
Katanya kejohanan ini dianjurkan Persatuan Tenpin Bowling Amatur Sarawak (ABAS) dan Perbadanan Sukan Sarawak (SSC) dengan sokongan daripada Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak (MTCP) serta MySet. So the one yang responded pada tahun ini termasuk daripada United Kingdom, daripada Singapura, Australia, Ireland, Guam, Thailand, pasukan Sarawak sendiri dan juga negeri-negeri dalam Malaysian State Affiliates dalam Malaysian Tenpin Bowling Congress, iaitu daripada Kedah, Penang, Selangor, Johor, Melaka, Kuala Lumpur, Sabah dan Pahang. Dan kita mengharapkan ada lebih kurang 24 orang atlet daripada pasukan kebangsaan Malaysia dan juga daripada backup team, backup squad dan pelapis yang akan bersama dalam pertandingan ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Pusat Akuatik Pandalela, Petrajaya, Kuching pada Rabu. Datuk Jeral menambah kejohanan Tenpin Bowling terbuka antarabangsa Sarawak 2022 itu juga merupakan kejohanan pertama untuk sukan bowling selepas lebih 2 tahun tidak diadakan disebabkan pandemik COVID-19. Lagi laporan di Kuching. Program InScan Bumiputra Business Coaching IBBC edisi Sarawak 2022 telah berjaya mempertingkatkan hasil jualan 56 usahawan tempatan. Ia adalah rekod kecemerlangan baharu Institut Keusahawanan Negara Berhad InScan dengan catatan RM437,000 peningkatan hasil jualan melalui program berkenaan. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dr. Ripin Lamat berkata rekod itu sudah memadai untuk membuktikan keberkesanan program yang dianjurkan pihak InScan. Tahniah saya ucapkan kepada 56 orang peserta program IBBC yang telah berjaya menamatkan program bimbingan ini sekaligus berjaya mencipta hasil jualan sebanyak ringgit Malaysia 437,000. Banyak. 437,000. Walaupun jumlah peserta program hanya 56 orang, namun lebih separuh daripada peserta telah meningkatkan hasil jualan perniagaan di antara 20% hinggalah melebihi 100% seperti yang telah dipaparkan pemandangan laporan oleh Ketua Eksekutif tadi. Ini sudah cukup untuk membuktikan keberkesanan program yang dianjurkan oleh pihak InScan. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis graduasi program bimbingan InScan edisi Sarawak 2022 di Kuching pada Rabu. Dr. Ripin menambah tahun 2022 yang penuh dengan cabaran tidak seharusnya dijadikan penghalang dalam memajukan perniagaan, malah penyertaan usahawan dalam program seperti IBBC adalah langkah yang bijak. Jelasnya, hasil kolaborasi di antara InScan bersama Amanah Ikhtiar Malaysia AIM bagi program ini juga terbukti memberikan kesan positif dalam meningkatkan keupayaan dan kelestarian perniagaan usahawan. Di Lunduk, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK khususnya dari kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Datu diseru agar memanfaatkan bengkel komuniti bersama unit hal ehwal agama-agama lain Unifor. Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan memberitahu bengkel tersebut adalah sebagai wadah mendapatkan ilmu dan maklumat termasuk berkaitan pengurusan rumah ibadat di kampung masing-masing. Jelasnya, inisiatif di bawah Unifor yang ditubuhkan Kerajaan Sarawak itu menunjukkan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan agama-agama lain di negeri ini selain daripada agama Islam. Beliau berucap demikian ketika merasmikan majlis penutupan bengkel komuniti Tanjung Datu bersama Unifor di Dewan Serbaguna Mahligai Gading Lunduk pada pagi Rabu. Seramai 80 orang terdiri daripada barisan KMKK, ahli majlis dan pengurus rumah ibadat dari kawasan sekitar telah menyertai bengkel tersebut yang mana ia dipenuhi dengan pengisian termasuk taklimat-taklimat berkenaan permohonan dana ke Unifor. Sementara itu, pada sebelah petang di tempat sama, Azizul telah menyempurnakan penyerahan geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM78,000 kepada 14 persatuan, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dari kawasan Dun Tanjung Datu. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.